Terima kasih Mac dan juga Nawar daripada SPM, dan pastikan sahih tepat jam 9 kita akan kongsikan beberapa perkara berkaitan dengan perkembangan dan juga penularan berita tidak benar. Dan kita mulakan dulu dengan sekalung tahniah buat Malaysia. Saya pasti seluruh rakyat Malaysia mengucapkan tahniah kepada kejayaan Malaysia, dan inilah tiga watak penting yang kita sering melihat setiap hari dalam sidang media, perutusan khas, dan juga ini adalah disebabkan oleh kadar penyembuhan kes COVID-19 tertinggi antara negara ASEAN. Lebih 96.4% telah pun dicatatkan di negara kita dengan kadar kematian antara terendah di seluruh dunia. Ini adalah ucapan tahniah yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Puan Nur Yahati dan juga seluruh warga kerja ATM. Dan juga Malaysia telah pun disenaraikan sebagai winning country beating the COVID-19 di antara negara selari dengan New Zealand, Ireland, Australia dan juga 46 buah negara lain. Tahniah Malaysia, kita doakan supaya kita mampu memutuskan COVID tanpa menggunakan vaksin. Baik, seterusnya, norma baharu di sekolah. Semalam saya melihat kepada pelaporan media mengatakan bahawa ada ibu bapa yang khawatir untuk hantar anak ke sekolah. Tadi pun Nawar dan juga Mac dan juga rakan di Melaka telah pun berkongsi berkenaan dengan pembukaan tadika, taska, tabika dan sebagainya. Ini adalah saranan kepada ibu bapa, kepada mereka yang ingin hantar anak-anak ke sekolah. Ada beberapa kaedah dan juga cara yang perlu anda titik beratkan supaya anak-anak anda selamat ketika berada di sekolah. Dan kita percaya bahawa sekolah-sekolah yang telah pun dibuka mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Antaranya, anda perlu memastikan anak anda tidak ke sekolah jika bergejala. Jadi kalau nampak demam, nampak lemah pagi-pagi itu, jangan hantar ke sekolah. Dan seterusnya, mengajar anak langkah mencuci tangan dengan yang betul. Ini kita sering maklumkan dalam iklan-iklan sehari-hari. Dan juga menasihati anak-anak mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau 2 meter lagi bagus. Dan juga mendidik anak dalam amalan batuk dan bersing dengan betul. Jadi ini adalah 4 kaedah ataupun 4 cara yang paling penting untuk memudahkan dan juga maklumkan kepada anak anda untuk yakinkan mereka pergi ke sekolah dan juga meyakinkan anda untuk pergi ke sekolah. Dan seterusnya, baik, ini adalah penting juga. Inilah masanya untuk kita muhasabah diri daripada pandemik COVID-19 yang kita sendiri tidak tahu bilakah ia akan berakhir, dan juga kita tidak tahu pun sebenarnya ia boleh menjadi seteruk ini. Jadi, hikmah daripada keadaan ini adalah disebabkan kita perlu menerima keadaan dan juga norma baharu ini. Dan kalau saya melihat kepada komen yang dikongsikan di Facebook page Majlis Keselamatan Negara, menurut beliau, dia kata dalam hikmah COVID ini kita perlu menyimpan duit dan sebagainya. Dalam istilah ekonominya, cash reserve ataupun simpanan tunai yang mencukupi. Kerana kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada masa akan datang. Adakah pandemik ini akan berakhir dalam masa terdekat ataupun tidak. Dan kita sendiri perlu bersedia menghadapi dengan gelombang ataupun apa-apa juga yang berlaku pada masa akan datang. Baik, seterusnya juga daripada Majlis Keselamatan Negara, ini apa yang anda lihat di Selamat Pagi Malaysia pagi tadi, sedikit lakonan dan juga gambaran bahawa pembukaan panggung wayang gambar ataupun istilahnya disingkatkan pawagam. Aktiviti pawagam, teater dan juga acara secara langsung dibenarkan bermula hari ini, 1 Julai. Kebenaran untuk aktiviti ini bermula hari ini dan hanya di Dewan tertutup sahaja dengan kapasiti penonton 250 orang sahaja bergantung kepada keluasan Dewan. Dan juga SOP ditetapkan terutamanya adalah penjarakan sosial perlu dipatuhi. Maksudnya kalau dah pergi wayang atau pawagam, tidak boleh lagi duduk rapat-rapat, tak boleh lagi duduk dekat-dekat walaupun anda sedang menonton cerita hantu. Ia tetap perlu dijarakkan kerana itulah SOP yang telah ditetapkan. Dan juga acara-acara perkahwinan juga dibenarkan. Kerajaan sudah membenarkan acara perkahwinan dilangsungkan. Bagi para suami di luar sana, untuk anda melakukan perkahwinan, anda perlu memohon kebenaran isteri yang pastinya lebih mencabar daripada kelulusan daripada kerajaan. Baik, seterusnya, Majlis Keselamatan Negara juga, ini adalah penting untuk anda untuk terus tingkatkan kawalan kendiri untuk kita putuskan jangkitan COVID-19. Ada 3 yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Masyarakat diingatkan supaya tidak alpa ataupun tidak lupa kerana perjuangan kita untuk perang COVID-19 ini masih lagi tidak selesai. Dan juga kita semua, orang ramai perlu mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP, dan juga penjarakan sosial adalah satu-satunya vaksin yang kita ada untuk kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dalam tempoh PKPP sehingga 31 Ogos ini, amalkan dan juga elakkan, bukan amalkan ya, elakkan 3S, tempat yang sempit, tempat yang sesak dan juga
sembang secara dekat-dekat. Itulah 3S yang sering kita katakan kepada anda untuk anda elakkan untuk kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, ini dia 5 pelaporan pertama kita kongsikan dalam Pastikan Sahih. Petang ini laporan lanjut bersama dengan Aziz Zainal Alam dalam Pastikan Sahih 6.30 petang di saluran berita RTM. Jadi kembali semula kepada Mac dan juga Nawar.